Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kawan-kawan. Malam ni kita live lagi. Saya buat live ni sebab saya tengok di media sosial kecoh bab isu Datuk Seri Hishamuddin Hussein, Menteri Luar kita. Surat-surat yang kata dia nak jadi PM lah, dapatkan sokongan MP untuk menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Dan banyak lagi isu-isu lain berkaitan dengan H2O ataupun Hishamuddin Hussein on. Ya, Datuk Seri Hishamuddin Hussein on. Yang saya tengok dah lama dah sebenarnya saya duk perhati di media sosial ni. Bab Hussein on ni yang orang perkatakan mereka yang mereka perkatakan tentang H2O ni. Dan saya tengok 90% daripada benda yang dia orang cakap tu benda yang agak lucu bagi saya, tapi memanglah orang ramai, orang kebanyakan memang tak tahu kan banyak perkara dalam politik ni. Tapi tak apa, saya dah tulis sikit di tajuk live saya ni berkenaan dengan topik discussion malam ini. Topik kita berkenaan dengan Datuk Seri Hishamuddin Hussein on. Pelbagai tumahan ke atas beliau, pelbagai penghinaan ke atas beliau, pelbagai kutukan cacian ke atas beliau. Malam ni kita akan bincang perkara-perkara tersebut. Jadi kita tunggu ramai sikit. Saya mula. Waalaikumsalam kepada semua yang bagi salam. Selamat datang, selamat malam. Jadi isu ni, topik diskusi malam ini adalah berkenaan dengan Datuk Seri Hishamuddin Hussein on, Menteri Luar kita dan Bendahari Barisan Nasional. Ini saya nak bercakap berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan beliau. Ramai sikit, 10 orang lagi. Saya mulakan perbincangan. Kita santai-santai saja. Ini saya tengok ramai orang bercakap, kebanyakannya 90% yang bukan-bukan lah, yang jadi kita pun dah lama berdiam diri kan. Kita pun dah lama berdiam diri. Asyik dia orang aja cakap hari-hari zikir nama Hishamuddin, hari-hari zikir nama Hishamuddin, kutuk Hishamuddin kan. Jadi kita perbincangkan perkara ini pada malam ini. Okey, Bakit, internet slow malam Jumaat je internet terus slow. Tiap-tiap malam Jumaat internet you slow, Bakit Apa masalah you ni macam-macam lah, Bakit. Okey. So, Bro Harry Abdul Hamid. Salam, Beb. Lama tak tengok ente, tapi Ana ada tengok Facebook ente. Ana ada follow Facebook ente baru ni. Tengok gambar ente dengan Dr. Latif. Jadi siapa-siapa ada soalan boleh bagi soalan lah, saya jawab. Tapi bagi saya time masa untuk memperjelaskan isu diskusi. Okey, selamat malam, selamat datang semua. Waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Topik diskusi kita malam ini berkenaan dengan Datuk Seri Hishamuddin Hussein atau H2O. Bekas Ketua Pemuda UMNO kita, sekarang Bendahari Barisan Nasional. Jadi sejak tahun 2019 kita tengok macam-macam isu. Ramai orang bercakap tentang Hishamuddin. Ramai orang berkata-kata dan 90% daripada itu berbentuk
cacian, penghinaan, cakap-cakap sampah, cakap-cakap kosong. Ramai yang tidak tahu. Mereka tengok politik di permukaan saja. Yang duk maki Hamon ni, yang duk cakap merapu ni, apa ni, dia baca sikit je, dia terus kutuk maki Datuk Hisham. Dia bercakap politik dia politik permukaan. Dia tak tengok di dasar apa sebenarnya berkenaan Datuk Hisham. Tadi saya ada buat satu posting di Facebook saya. Saya kata saya suka Datuk Hishamuddin jadi Perdana Menteri. Saya suka. Tak kira lah berita fake news ke apa ke berkenaan dengan apa-apa kan. Dia pun pergi buat report polis, surat tu apa semua. Nazri pun kata, Datuk Seri Nazri Aziz, Cip Nazri kata dia bantu Hisham dapatkan sokongan untuk Hisham menjadi Perdana Menteri semua ni. Jadi saya kata tak kira lah. Saya suka kalau Hishamuddin Hussein H2O ni jadi Perdana Menteri. Sebab apa saya kata saya suka dia? Sebab dia ada credibility yang tinggi, high credibility. Dia berwibawa. Dia ada aura-aura tertentu di peringkat antarabangsa. Ada yang komen kat post saya, Datuk Hishamuddin tak ada aura. Tak ada aura di kalangan net citizen yang tak pergi mana-mana. Tapi di peringkat antarabangsa, Datuk Hishamuddin mempunyai aura. Kenapa saya menyokong dia? Dia berwibawa, dia ada credibility yang tinggi. Dia telah buktikan. Saya bukan satu hari kenal dia dan menyokong dia. Dah 30 tahun dah, daripada 93-94 lagi. Jadi saya tahu cara gerak kerja dia. Saya buktikan aura Hishamuddin di peringkat antarabangsa. Kita tengok masa Mahathir perintah jadi Perdana Menteri ke-7. Habis rosak perhubungan kita dengan negara-negara Timur Tengah. China, India cancel beli sawit dengan kita. Negara Timur Tengah marah dengan statement-statement Mahathir. Sampaikan Mahathir panggil H2O, Hishamuddin. You pergi Timur Tengah, you pergi jumpa pemimpin-pemimpin, raja-raja di Timur Tengah, you selesaikan perhubungan ini. Masalah perhubungan kita, masalah diplomatik kita dengan negara Timur Tengah. Dia bukan menteri masa tu. Dia ahli parlimen biasa saja. Amin. Thank you, Bro Kari. Dia bukan menteri pun. Dia kabinet PH. Tapi Mahathir panggil dia. Kau pergi selesaikan. You pergi selesaikan di Timur Tengah. Ini Pak Arab ni ada masalah dengan kerajaan PH. Dia pergi. Dia selesaikan. Dan perhubungan itu diperbaiki. Dah apabila Perikatan Nasional ditubuhkan menjadi kerajaan, dia jadi menteri luar. Dia jadi menteri luar, dia dapatkan balik ekspor sawit ke India, ke China. Azrin Tajuddin. Gagal You dengar dulu I cakap, lepas tu you sanggah satu persatu Azrin Tajuddin. You sanggah satu persatu apa yang I cakap. I kata, Hisham, percaya pulihkan perhubungan Malaysia dengan Saudi Arabia, dengan UAE, dengan Timur Tengah. Di waktu PH perintah, PH merosakkan perhubungan kita, negara kita dengan Timur Tengah. Tapi Mahathir panggil Hisham, you pergi selesaikan. Hisham bukan menteri. Tapi Mahathir panggil dia, pergi selesaikan. Dan dia selesaikan. Dan PH rosakkan ekspor kita, sawit kita ke China, India. Bila dia jadi menteri luar, dia dapatkan balik semua. Nak jadi Perdana Menteri ni, kena ada rangkaian antarabangsa yang kuat, international network yang kuat. Kena ada. Bukan setakat jaruh kampung saja. Bukan setakat duduk kedai kopi, pong saja. Azrin Tajuddin. Okey, Azrin. You komen apa you nak komen? You sanggah I. Dan I nak bagi tahu you, Azrin. Semasa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia nak haramkan UMNO.
Habis semua menteri-menteri takut sebab yang mana ada kes yang tak elok ni, semua takut. Ya. Tapi Hisham pandai berpolitik, Azlin. I bagi tahu you. Ya. Orang kata Hisham lari selepas PRU14 hilang. Gimbal balik masa PRK. Ya. Ya, dia hilang. Betul, dia hilang. Sebab apa dia hilang? Sebab apa? I bagi you fikir. Sebab dia orang paling kanan. Bosku. Semasa Najib berkuasa, dia orang paling kanan Najib. Kalau kita tak kalah, dia jadi PM. Ya, dia hilang. 6 bulan dia hilang. Ya, dia tak tanding jawatan dalam UMNO. Betul, dia tak tanding. I bagi tahu you sebab apa. Ya, politik ni, dia bukan macam kita kat luar ni. Politik ni ada strategi, ada percaturan. Ini soal survival UMNO. Satu gerakan sulit harus dibuat. Gerakan yang amat-amat sulit harus dibuat untuk menyelamatkan UMNO. Dan apabila H2O, Datuk Seri Hishamuddin, dipertanggungjawabkan untuk menyelamatkan survival UMNO, dia kena buat satu gerakan sulit untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Dan gerakan sulit ini tidak boleh dikaitkan, dilibatkan dengan UMNO. Atas sebab itu, dia tidak bertanding jawatan parti. You kena tahu tu, Azlin Tajuddin. Ini politik bukan apa yang you fikirkan. Ya, ini politik peringkat tertinggi. I bagi tahu you, Azlin. Ya, Ini bukan macam main bola jual goreng pisang dekat luar ni, bukan. Bukan standard you. Bukan level you, Azlin Tajuddin. Bukan level you. Ini politik demi survival politik UMNO. Gerakan sulit harus dilakukan untuk menjatuhkan kerajaan PH. Bayangkan kalau Hisham pun melawan Mahathir, habis semua kena tangkap. Apa pun tak boleh buat. Duk cakap dia kianat. Berkianat dia tu, apa yang dia kianat? Bawa orang sokong PPBM. You tahu tak, dalam politik ni, dia ada strategi politik. Sokong membawa rebah. Kita sokong dia, bawa dia rebah sebelum orang ni pergi sendiri. Lagi baik kita bawa orang kita, nah kau pergi. Sokong, kita dapat kawal orang kita. Daripada orang kita takut, dah kena ugut, dah kena ancam. Kau tak sokong aku, kau masuk penjara, kau ada kes. Lagi baik, saya kumpul MP tu, kau pergi. Okey? Berlakon sokong. Strategi kita, sokong membawa rebah. Apa you kata, Azlin? BN menang semasa zaman PS dengan kemenangan 6 kerusi. Ramai orang buka mata, tak perlu gerakkan sulit. Ini bukan soal BN menang dengan banyak kerusi. Menang pun kita tak ada kuasa, Azlin Tajuddin. Kita tak ada kuasa. Kita menang. Kita paling banyak kerusi dalam PRU14. Kita berkuasa. Kita pegang kuasa Perdana Menteri ke? You jawab I. Kita tak ada kuasa. Ini bukan soal banyak mana you menang. Ini soal you ada kuasa tak ketika itu. Kita tak ada kuasa. Mahathir pegang kuasa. Kita semua tahu Mahathir nak habiskan Najib. Mahathir nak kuatkan PPBM. Dia nakkan PPBM kuat untuk posisi dia dalam PH. Dia nak makan PH. Kita tahu. Itu sebab kita mainkan strategi sokongan membawa rebah, Azlin. Okey? Ini level ni bukan level kita kat luar ni. Level politik percaturan ni bukan level kita. Hisham orang paling kanan. Najib. Masa Najib berkuasa. Daripada MP yang kena takut ditangkap tu, yang ada kes tu, pergi sendiri kat PPBM. Lagi baik Hisham yang uruskan. Kumpulkan dia orang, okey, kau pergi. Supaya Hisham boleh kawal dia orang. Kalau dia orang pergi sendiri, kita tak boleh kawal dia orang. You faham tak, Azlin? Ini bukan peringkat kedai kopi.
Yang you cakap politik ni di permukaan. Bukan di dasar. Orang kata dia khianat. Bawa MP-MP sokong PBBM. Rugi kat mana? UMNO dia punya khianat tu. Kalau pun betul lah dia khianat, UMNO rugi kat mana? You bagi tahu UMNO rugi kat mana? You sebut satu persatu. Kat mana UMNO rugi? UMNO menang kerusi paling banyak pun tak ada kuasa, Azlin. Tak ada kuasa. Kita tak ada kuasa, habis kita. Dan Mahathir ketika itu, dia percayakan Hisham. Dia tak usir Hisham. Dah cukup bagus dah, Azlin. Ya. UMNO ada buat kesilapan dengan pendaftar pertubuhan ROS. ROS anytime boleh gantung UMNO. Ini soal survival UMNO. UMNO dah cedera parah masa tu. Kita tak boleh biarkan UMNO mati begitu saja. Mujur Mahathir bagi muka dekat Hisham. Percaya kat Hisham. Mujur. Tapi orang kata dia pengkhianat, dia penjilat Mahathir. Mujur lah. Mahathir nak dengar cakap Hisham. Nak bagi muka dekat Hisham. UMNO masih wujud, survive sehingga hari ini. Ya, you kena ingat yang tu. You kata dia khianat. Apa dia khianat? Kalau you dengar cakap pihak-pihak tertentu dalam media sosial, dia khianat apa? Bawa orang pergi PBBM. Mujur dia bawa. Kalau orang tu pergi sendiri macam mana? Siapa nak kawal orang tu kalau mereka pergi sendiri? Strategi politik, sokong bawa rebah. Kita sokong dia, kita bagi dia rebah. Anytime kita boleh balik. You ingat apa? PS menang, ada kuasa Perdana Menteri. Dia orang tengah sasa, tengah kuat. Kita ni cedera sana sini, teruk. Kita nak lawan apa? Pakailah akal sikit. Itu bukan strategi perang. Ya. You punya fikir, oh kita dah kalah, kita lawan. Kita cedera teruk. Parah, luka parah. ICU, CCU, macam-macam you. Kita hampir mati. PS ada kuasa. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Bukan tak tahu Mahathir. Dia pandai gunakan kuasa. Kita nak berlawan apa? Tok Mat pun jumpa Mahathir. Ada di YouTube video-video Tok Mat jumpa Mahathir. Oh, sokong Mahathir. Cakap bukan main lembut dengan Mahathir. Beralah. Apakah itu menunjukkan Tok Mat penakut? Tidak. Tok Mat tak penakut. Tok Mat bijak. Orang tengah berkuasa. Kita tengah cedera teruk. Kita tidak dalam posisi untuk melawan. Mahathir nak buat kes dengan MP-MP kita. MP-MP kita banyak buat silap. Dia nak buat kes. Daripada dia orang pergi sendiri, lebih baik kita kawal dia. Hisham kumpulkan dia orang. Okey, korang pergi. Kita kawal dia. Faham? Ini strategi politik. Come on. Azlin, what do you know? You tak tahu apa pun. You tahu menyalak aja. You tahu maki hamun aja. Azlin Tajuddin, you tahu apa? Khianat. Kerugian apa daripada khianat tu? Cuba bagi tahu. Kita rugi apa? Apa bezanya kita ada 40 MP dengan ada 74 MP? Apa bezanya? Tu, GPS rawat. Keluar BN. Tu siapa punya khianat tu? Cuba bagi tahu. 10 komponen BN, 13 komponen BN, 10 keluar BN lepas PRU 14. Itu siapa punya khianat? You bagi tahu Hisham ke? Dan sehingga hari ini kita BN gagal dapatkan balik 10 komponen BN yang meninggalkan BN setelah kalah PRU 14. Kita gagal. Yang tinggal kita MCA, MIC dengan PBRS. Yang lain semua. Sarawak tak mau dah. Sabah tak mau dah. I bagi tahu you. Ya. Khianat. Kerugian apa khianat? Apa bezanya? Kita ada 74 kursi tapi tak ada kuasa. Dengan hari ini kita ada 40 kursi tapi kita duduk dalam kerajaan. Walaupun kita tak banyak kuasa, kita berada di dalam kerajaan. So you bagi tahu Azlin. You ajar pula. You pergi buat live. You ajar politik. Boleh?
Dah banyak kali you masuk posting I, you buat kurang ajar. Sedangkan posting I tak ada berkaitan pun dengan Hisham. You buat kurang ajar. Selama you jadi friend list I tak pernah kurang ajar dengan you pun. Tapi you masuk Facebook I, you kurang ajar dengan I. Sebab I sokong Hisham. You kata gerakan sulit tak perlu. Kita perlu gerakan sulit. Dengan gerakan sulit itu, Pakatan Harapan jatuh. Mahathir letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Lepas tu kita BN sokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Syok setahun. Tapi hari ni, orang benci dengan PPBM. Orang benci dengan Azmin. Orang benci dengan Perikatan Nasional. Kita bukan sokong bagi orang suka dekat dia. I bukan sokong you nak bagi orang suka dekat you. I sengaja sokong you bagi orang benci meluat dengan you. You faham tak? Ini strategi politik. Bukan cap ayam punya politik. Faham? Ya? So, I dah jelaskan. Dia hilang tu sebab dia tak nak libatkan UMNO, kaitkan UMNO dengan gerakan sulit dia. Mujur dia baik dengan Azmin, kawan pada muda. Aku pun baik dengan Azmin, kawan pada muda. Bukan dia je, aku pun baik dengan Azmin. Aku pun kawan dengan dia pada muda. Kau ingat Azmin ni kecil anak ke? 22 tahun PKR ni, 10 tahun Anwar dalam jail tau. Azmin yang buat kerja kat luar tau. Dana-dana PKR semua daripada Azmin. Tahu? Ni nak senang ke nak capai taraf Azmin tu? Dia kuat lah. Kita mesti lemahkan dia. Faham tak? You punya cara, orang tu kuat, kita pergi lawan. Tapi tengoklah, tangan kau ada besi, patah Hitoi tahun 2018. Kaki kau ada besi semua. Tunggulah. Tunggu kau betul-betul kuat, baru kau pergi berlawan. Buat masa ni kita gunakan dia. Dan kita berjaya. Mahathir letak jawatan. PS jatuh. Dan orang ramai dah tak suka dah dengan Perikatan Nasional. Meluat, benci. Faham tak Azlin? Ha? You faham? I bagi you faham. Tulis apa you sanggah. You tak puas hati apa I cakap. You buat live. You counter I point to point. I tak pernah kurang ajar dengan you di posting you. Tapi dah banyak kali you masuk posting I, you kurang ajar dengan I. Tak jaga bahasa. Biadab. Sedangkan I tak kata apa pun dekat you. I tak usik you pun. Okey? Bab Hisham hilang, I dah jelaskan. Ya? Oh. Bab khianat, I dah jelaskan. Okey? Lepas tu kata apa? Oh, Hisham menyembah Mahathir, jilat Mahathir. Itu tomat tu. Dalam YouTube. Banyak video-video Tok Mat jumpa Mahathir lah, itulah ini apa. Kenapa you all tak bercakap? Ha? You ingat apa? Nak jadi PM ni, bercakap aja. Hey, guna akal sikit bro. You kena ada international network, very strong one. You kena ada dana. You kena ada jentera. Najib pun kata, BN harus politik inklusif. Inklusif termasuk bangsa lain. You fikir, kerusi kita cukup ke kita nak perintah Malaysia? Ha? Najib pun kata, kita kena inklusifkan bangsa-bangsa lain. Sebab tu Hisham dia mesra dengan bangsa-bangsa lain. Oh, Hisham hilang. Tiba-tiba PRK timbul. Memanglah sebelum tu tak ada PRK. Buat apa dia nak timbulkan diri? Bila ada PRK, dia pergilah. Lepas tu you all cakap apa? Oh, Hisham hilang. Lepas PRU ada PRK baru nampak muka. Apa benda ni? Tak ada PRK, dia nak tunjuk muka buat apa? Pakatan Harapan menyerang Najib. Menyerang keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. So, bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan kena jawablah. Betul Najib
buat fakta banyak di posting dia betul. Itu semua berkaitan dengan keputusan yang dia buat sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Kewangan. Hisham masa tu Menteri Pertahanan. Untuk apa dia nak jawab? Bila isu melibatkan Kementerian Pertahanan, dia jawablah. Dia kena panggil dengan SPRM. Isu helikopter, isu itu, isu ini, dia kena panggil. Isu land swap, isu kapal, dia kena panggil. Bukan tak kena panggil. Pergi Google tengok berita. Hisham kena panggil SPRM. Kes helikopter, kes land swap, kes kapal. So apa lagi? You all ni bercakap, oh Hisham minta maaf Unos Keris tu. Masa dia Ketua Pemuda dia Unos Keris, dia persidangan Agong UMNO, lepas tu dia minta maaf. Kita rugi apa dia minta maaf tu? Apa? Masa dia Unos Keris tu dia cakap ke, oh kita benci Cina, jangan tolong Cina, apa MS ini semua, kita jangan, kita anti Cina. Ada ke dia cakap macam gitu? Faham tak apa tu simbolik? Simbolik pun tak faham ke? Unos Keris tu satu simbolik keagungan Melayu. The Malay Supremacy. Bukan dia nak bagi bunuh orang. Bukan dia nak bagi berperang dengan bangsa lain. Tidak. Bila bangsa lain tegur, dia minta maaf dan dia jelaskan kenapa dia unoskan Keris tu. Tu semua you all tak cerita. You cerita dia minta maaf saja. Apa rugi kita dia minta maaf? Orang Melayu memang minta maaf. Orang Melayu. Apa-apa sikit minta maaf tuan. Minta maaf cik. Tengok orang komen posting saya. Minta maaf tuan. Saya nak bagi pendapat. Minta maaf Tok Bah. You nak komen, you komen lah. You nak minta maaf. Buat apa? Tak ada salah apa-apa. Itu sifat orang Melayu. Minta maaf. Okey? Bukan bagi minta ampun. Aku salah. Aku ni uluk kelis kat bangsa lain. Bukan. You all ni LBB. Dengan bangsa sendiri, you berani ya. Dengan di APPS, you tak berani. Kecut. Hilang bola 2 butir bawah tu. Kau dengan pemimpin sendiri bukan main, you ambil hina caci. You bagi tahu kat mana ruginya UMNO? Syamuddin minta maaf pasal Keris tu. You all cakap buruk tentang dia. Kenapa tak cerita? Dia dapatkan balik ekspor sawit ke China, ke India. Cerita. Dia dapatkan balik perhubungan kita dengan negara Timur Tengah. Ceritalah. Kenapa Mahathir tak panggil orang lain? Suruh dia pergi selesaikan masalah perhubungan diplomatik dengan negara Timur Tengah. Mahathir bukan kecil anak, orang pandai, boleh rampas kuasa, tangkap Najib apa semua. Dia bijak. You suka tak suka, Mahathir memang bijak. Jangan you pergi spin kata I ni jilat Mahathir pula. Sokong Mahathir pula. Okey, Azlin. Jangan spin realitinya Mahathir memang bijak. Kita hilang kuasa. Dan dia pilih Hishamuddin. Kenapa dia tak pilih orang lain? Tok Mat ke, siapa ke? Kenapa dia pilih Hishamuddin? Kenapa dia tak pilih Tok Mat? KJ, orang lain di dalam UMNO ramai ada. Nak jadi presiden ada 3 orang. MT ada 25 orang, 30 orang. Kenapa dia tak pilih? Kenapa dia pilih Hishamuddin? Untuk pergi settle masalah dengan negara Timur Tengah. You bagi tahu boleh? Nak tengok. Saya tak basuh dia. Irman Wahab. Dia komen tadi, saya jawab dia. Saya tengok komen kejap. Betul. Now you are talking, Azlin. Next PRU kita boleh pergi. Yes, now you are talking. Untuk next PRU kita kena prepare sekarang ini. Posting. I kata, I sokong Hisham jadi PM. Apa masalahnya? I sokong, I suka. Apa masalahnya? Soal dia jadi tak jadi PM, itu lain cerita lah. PRU 15 lah. Kita kena buat perancangan sekarang lah. Macam you, kalau you buka bisnes, you kena buka planning dulu.
Bila dah buka bisnes, you dah ada planning. Bukan buka bisnes baru planning. Kita kena planning dulu. Ya? Ya, ini bukan persepsi Azrin Tajuddin. Ini bukan persepsi I kepada Hishamuddin. I bagi you fakta. I bagi you fakta. Ramai orang jadi pemimpin tapi takat jago kampung saja. Hishamuddin International Network. Very strong. Terbukti. MH370. Terbukti. Dengan Timur Tengah. Terbukti. Dengan China, India. Terbukti. Ya. Taiko, tak apalah. You Taiko lah. Saya panggil you Taiko. Janji you beli dengan saya punya orang. Ini barang. So, apa masalah? Dia kata China abang besar. Yang penting China beli sawit balik dengan kita. China batalkan semua sepia. Sekarang dia beli balik. Yang untung siapa? Hishamuddin ke? Yang untung peneroka sawit. Kerajaan dapat hasil cukai. Bukan Hishamuddin. Saya tak kata Hishamuddin itu perfect. Semua yang duduk atas tu, semua tu tak betul. Aku pun, kalau aku jadi duduk atas tu, aku pun mungkin tak betul. Sama je, 2 kali 5. Saya tengok. Saya tengok sekejap komen-komen. Sabri, Jaafar, bukan soal sabar, bukan soal saya marah ke apa. Saya bagi penjelasan. Cara saya bagi penjelasan begitu. Ini cara saya bercakap. Bukan saya marah, maki, hamun siapa pun. Tidak. Ini cara saya. Ini cara saya. Saya tengok komen. Muhammad Azrin Tajuddin. Azrin Tajuddin kata apa? Ada kuasa tu pilih suruh ROS tetapkan SOP pemilihan cepat. Ketakut kalau pemilihan. You see, you buat andaian yang pelik. Pemilihan tu pada saya lah Azrin. Pemilihan parti bukan perkara utama. Survival parti yang penting sekali. Pemilihan tak penting. Ya? Ini bukan soal pemilihan. Akak umbi UMNO, orang-orang macam di media sosial macam you ni, memanglah tak suka Hisham. You punya level pemikiran, Hisham takut pertandingan, Hisham takut pertandingan. Nak jadi Perdana Menteri ni, baca perkara 43(2)A Perlembagaan Persekutuan. Dia kata dengan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen yang lain, you boleh jadi Perdana Menteri. Soal parti tak suka, ahli parti akar umbi tak suka dia tu, memanglah kita mana dia dapat you pun. Bukan semua orang suka you. Dah tentu, you tak dalam hidup you tak akan dapat 100% sokongan. Tapi ada kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok yang hari-hari berzikir. Cuba fikir, kenapa dia zikir hari-hari? Hisham itu, Hisham ini. Cuba fikir, kenapa? Kenapa dia zikir hari-hari benda tu? Hisham itu, Hisham ini, Hisham itu, Hisham ini. Kau zikir Hisham itu, Hisham ini, kau buat apa? Kau buat apa? Apa usaha kau? Kita dapat balik perhubungan dengan Timur Tengah. Apa usaha kau? Kita dapat balik ekspor sawit ke China, India. Apa usaha kau? Apa usaha kau? Sampai PS jatuh. Apa usaha kau? Sampai PN dibenci. Meluat oleh rakyat. Apa usaha kau? Kau asyik cakap Hisham itu ini, kau buat apa? Pompang hari-hari. Menyala je kerja. Ahmad Shah mengaku apa? Sebut poin saya mengaku apa Ahmad Shah? You sebut satu persatu apa yang saya mengaku.
Saya tengok komen dekat pun lagi satu sekejap. Saya tengok komen. Okey, waalaikumsalam kepada yang bagi salam. Saya tengah tengok komen ni, muka sana sikit. Okey. Ya, Azrin Tajuddin, kes Lahad Datuk dia gagal. Kes-kes lain? Kes-kes lain macam mana? Dapatkan ekspor sawit China-India. Perbaiki hubungan diplomatik antara bangsa dengan Timur Tengah. Macam mana? Cik bagi tahu. Ya, Suratman. Azlin. You ada nampak Hishamuddin serang pemimpin tu, serang pemimpin ni, serang UMNO, dedahkan rahsia-rahsia dalaman parti. Apa you ingat Hisham tak ada ke? Rahsia dalaman parti. Ada. Ada tengok dia serang orang pemimpin lain? Ada? Tak ada. Tak ada bro, tak ada. You nak pemimpin macam mana? Yang hari-hari dedah rahsia parti. Yang hari-hari menyerang orang lain. Orang lain semua tak betul, engkau je betul. You nak pemimpin macam itu? Come on. You ada soalan apa lagi, Azlin? Ya, you nilai sendiri Azlin sama ada betul atau tidak apa yang saya cakap. Apakah saya ada menipu? Bab gerakan sulit. You tengok, terjadi, PS jatuh. Okey. Bab kianat. Ya. Daripada MP-MP tu pergi sendiri, lebih baik kita kawal. Muncul Hisham boleh kawal dia orang. Dia orang dah kena takut kena masuk, kena tangkap. Muncul Hisham kontrol. Kalau dia orang semua pergi sendiri secara individu, macam mana kita nak kawal dia orang? Cuba fikir. Cuba fikir. Ada tak MP-MP yang dikaitkan dengan Hisham yang pergi kat PBB yang pecah rahsia UMNO, pecah rahsia Najib? Ada tak? You jawab soalan saya, Azlin. Ada tak? MP-MP Kem Hisham ni, yang duduk dalam PPBM ni, ada tak dia orang kianat Najib, pecah rahsia macam-macam? Ada? You bagi tahu. Sebab apa? Sebab Hisham kawal dia orang. Kalau dia orang pergi sendiri, dah habis macam-macam lah dia orang cakap. Faham tak? This is high level politics. You only tengok di surface, di permukaan. You tak tengok di dasar. Okey, Jasmine. Hishamuddin masih dia orang yang masih rapat dengan bersatu. Okey, I jawab soalan Jasmine Suhana. Kita ada musuh. Kita ada pasukan-pasukan dalam kamp kita. Yang seorang kau pergi bergaduh. Yang seorang pergi maki hamun. Yang seorang pergi buat baik. Yang seorang 50-50. Kita main wayang. Kita ada strategi politik. Ya. Takkan Hisham nak pergi bergaduh dengan bersatu. Masa tu Mahathir ada kuasa. Sekarang ni pun takkan dia nak pergi bergaduh dengan Muhyiddin. Muhyiddin Perdana Menteri. Bodoh lah you pergi lawan orang ada kuasa. Ya. Kita ada strategi politik. General tak bertumbuk, okey? Dia bincang. General-general ni dia bincang dulu. Relax dulu. Kalau kita gaduh jadi apa? Bincang dulu. Ramai ni nak hati ni. Kalau kita ikut hati. Ya. No, Azlin, cool down. Saya tak marah. Ini memang gaya cara saya bercakap. Saya tak marah. Pengelipur Lara. Saya bukan jenis suka maki hamun. You jangan nak ajar saya pergi maki hamun orang. Saya tak suka. You jangan cuba-cuba nak maki hamun dalam live saya. Muhammad Sufian Harun. Akar umbi. Apa kata majoriti akar umbi? Muhammad Sufian Harun tanya. Akar umbi ni dia ikut trending. Apa orang cakap dia cakap. Padahal dia tak tahu apa pun. Takkan semua nak ikut cakap akar umbi. Takkan semua saya kena ikut cakap anak-anak saya bulat-bulat. Takkan begitu. Bah. Nak keluar lah.
Takkan saya tak boleh bercakap. Disebabkan dia anak saya, kaum B saya tak boleh bercakap. Nak keluar, nak pergi mana? Nak duit berapa? 100, nak buat apa? Bagi tahu lah. Cukup ke 100 tu? Tak cukup aku bagi 200. Faham tak? Ya. Azlin betul. Make your friend close, make your enemy closer. Terima kasih Bro Azman. Terima kasih Bro Azman Hashim. Syamimin. Saya tak petikai ulasan orang lain. Saya tak petikai urusan orang siapa-siapa pun pendapat dia. Saya tak petikai. Boleh. Tapi duk zikir hari-hari. Bagi gambaran yang tak betul. You mislead the people. You mengelirukan orang ramai. Burukkan orang. Ni apa ni? Kalau you bagus, you tak payah burukkan orang lah. You main politik. You cakap tentang diri you. Apa yang you dah buat. Apa yang you akan buat. Apa yang you boleh buat. Bukan dengan zikir, hina orang, kutuk orang, dedah masalah dalaman semua. Itu adalah siapa pun boleh buat. Ya? Orang tu tak betul, orang ni tak betul. Cerita dalam tu, cerita dalam ni, semua bawa keluar. Itu hebat ke tu? You ada cerita masalah rumah tangga you tak? You jawab Aisyah ini. You ada cerita masalah rumah tangga keluarga you? Ada? Kenapa you tak cerita? Benda tu fakta kan? Keluarga you buat benda tak betul. Benda tu fakta kan? Cerita lah. Post di Facebook. Semalam adik aku curi duit. 2 hari lepas mak aku tengking bapak aku. Tulis lah kalau you nak cerita fakta. Tulis dalam Facebook you. 3 hari lepas adik aku tengking laki dia. Tulis lah. Melainkan keluarga you dan you ni sempurna 100%. Kenapa tak tulis? Benda tu fakta kan? Tulis lah. Okey, Sabri Jaafar, no problem. Saya memang cara gitu. Saya tengok lagi. Apa lagi? Saya nak sanggah siapa-siapa yang cakap tak betul ni, aku nak sanggah satu persatu. Aku nak tengok siapa nak cakap apa. Banyak ni komen ni. Saya tak marah you, Azlin. Tak marah. Ini memang cara saya bercakap. Saya tengok lagi komen kat phone lagi satu. Bukan saya tak tengok skrin. Saya dah jawab Sufian Harun tadi. Ya, Irman Wahab. Ya, Sabri Jaafar. Ya. Kalau Isam tak betul, saya tegur dia. Itu you pergi tengok live yang pertama tu 2 hari lepas ke 3-4 hari lepas. You tengok Isam tak betul, saya tegur dia lah. Ya, betul Irman Wahab. Harul Azwin, betul. Bukan saya nak seru dia, saya jawab soalan dia. Sebab dia banyak kali masuk posting saya biadab. Sedangkan saya tak pernah biadab dengan dia. Saya tak pernah komen kurang ajar kat posting dia. Saya tak pernah jawab kurang ajar dengan dia pun. Tapi dia lama follow saya, dia kurang ajar biadab dengan saya sebab saya sokong Isam. Dia nak peli saya pula. Kan? Siap kutuk saya orang tua. Mujur, aku pernah tua. Aku dapat rasa tua, dapat rasa bercucu. Kau orang belum tentu lagi dapat rasa bercucu. Muhammad Izzuddin. Muhammad Izzuddin cik kata, apa nak bangga sangat dengan Isyamuddin? Kalau dengan Jemin Semburit pun boleh join. Kalau dengan Midin yang telah meruntuhkan UMNO pun boleh join, dipanggil pemimpin tak ada maruah. I jawab you lah.
Dia bukan join Azmin. Dia bukan sokong Azmin. Kita ada strategi politik sokongan yang membawa rebah. Orang benci Tan Sri Muhyiddin tu. Kita bagi rasa you rasa you kuat. Padahal anytime kita boleh tarik. Orang benci meluat dengan you sekarang sebab apa? Sebab you ada kuasa dan you tidak guna kuasa itu untuk membantu rakyat. Saya tak ada masa lah nak pergi paksa Perikatan Nasional ni. Kau pergi buat ni semua. Buat apa? Nanti rakyat suka dia. Bodoh. Buat apa saya nak paksa, nak tuntut. Kau buat ni. Bagi rakyat tu. Bagi rakyat ni. Kau buat macam ni. Bagi idea kat kerajaan PN. Supaya rakyat suka dia. Dan sokong dia. Saya tak naklah jadi bodoh macam gitu. Biarlah dia buat tak betul. Biar rakyat benci dia. Biar rakyat meluat dengan dia. Buat apa saya nak sibuk-sibuk dia pergi buat benda betul. Dia kianat kita. Dia lekehkan kita. Untuk apa saya nak pergi ajar dia, bagi idea pergi buat benda betul. Saya taklah suka sangat apa yang dia buat tu sampai menyusahkan rakyat. Saya tak suka. Tapi disebabkan dia pegang kuasa, dia buat keputusan, dia yang buat. Kalau saya pergi kata, kau pergi buat macam ni bagi baik. Saya bodoh lah. Kalau macam itu, saya yang bodoh. Nanti, dia orang rakyat, sokong dia orang. Kita nak orang ramai benci dia. Buat apa kita bagi idea dekat dia, supaya rakyat sokong dia. Guna ini sikit. Muhammad Izzuddin Cik. Ya, Panglima Perak. Saya maafkan. Lain kali jangan buat. You follow saya, Syamim Min. Sekarang belum pilihan raya. Apa salahnya kalau dia dapat sokongan daripada ahli-ahli parlimen? Apa salah? Apa salahnya? Di mana salahnya? Kalau betul dia dapat surat sokongan daripada MP lain. Sekarang ni belum pilihan raya. Dengan kemelut politik sekarang ni macam-macam boleh jadi. Kita tahu. Mungkin Azmin buat lagi Sheraton move. Mungkin. Hisham harus bersedia. Mana tahu ada nasib dia dapat jadi Perdana Menteri untuk UMNO. Kita dah ada kuasa. First government. Ya. Ini bukan retorik. Apologetik. Mengalah. Ini bukan kedai kopi Syamimin. Mana tahu. Azmin tengok, Muhyiddin tak kuat kena gasak. Okey, lagi sekali Sheraton move. Pilih Hisham. Hisham UMNO. Jadi Perdana Menteri. Walaupun tak ada jawatan dalam UMNO, tapi benari BN. Di mana salahnya? Ini politik peringkat level tinggi sikit. You naik tinggi sikit, naik lagi 10 tangga. Samin. Ini bukan politik level-level kita kat luar ni. Beralah je manjang. Apologetik je memanjang. Tosah itu, tosah ini. Jangan itu, jangan ini. Apa benda? Ada tengok Hisham pergi serang pemimpin UMNO yang lain. Dedah dalaman parti itu ini. Serang Najib itu ini. Ada ke Hisham dia buat macam itu? Ada? Tak ada kan? Habis itu yang duk zikir Hisham itu ini hari-hari ni apa benda ni? Irman Wahab tanya, bagaimana dengan Anwar Musa, tak boleh bagi pandangan sikit tentang dia? Saya tak amalkan bercakap buruk tentang pemimpin lain. Ni siapa nama? Irman Wahab. Minta maaf, Dek. Tok Bah tak biasa nak cakap bab buruk orang lain. Itu hak dia. Dia nak politik dia macam mana, itu hak dia. Asalkan jangan buat benda yang menyusahkan rakyat. Memang saya akan perkatakan. Tapi diri dia nak posisikan diri dia, nak sokong siapa ke, nak lebih kepada pihak mana ke, itu hak dia. Itu bukan kesalahan. Kerana benda itu semua tidak menyusahkan rakyat. Irman? Apa? Irman.
Yes, Hairil Azmin. Betul you kata. You must play along with them. Bukan pergi berlawan je. Dia orang pegang kuasa. Kita ni banyak kecederaan di tubuh badan. Nak pergi melawan je apa benda. Dia Muhammad Rizwan. Dia yang utama. Dia pakat dengan Azmin, maka terjadilah Sheraton Move. Ya, kalau Azmin seorang tak jadi Sheraton Move tu. Dia berpakat dengan Azmin. Rizal Zamri. What next? What next? We don't know. Besok apa jadi kita tak tahu. Tapi hari ni kita kena makan. Hari ni kita kena planning. Besok aku nak keluar. Kena habis bajet berapa? Aku ada bajet RM50. Okey, besok RM50. Jadi apa kita tak tahu. Tapi hari ni kena planning. Okay? What next is not the matter. Okay? What do you plan? Apa akan datang? You kata, what next? Apa akan datang? Apa akan datang tak penting. Yang penting, apa persediaan you? Tasbih hitam. Kau ni dah lama pakai Facebook tasbih hitam ni. Kau fikir aku tak tahu kau siapa? Aku tahulah kau siapa. Tasbih hitam konon. Kotornya politik aku. Aku bukan orang politik. Aku dah pencen dah. Aku tak masuk politik pun. Aku tak ada nak tanding apa-apa. Jawatan tak ada. Aku orang pencen. Aku dah jaga cucu kat rumah. Enjoy my life. Bukan nak jadi pemain politik. Kotor apa politik aku? Kau sebut satu persatu. Kau pakai nama tasbih hitam. Konon-konon orang suci. Kau cakap politik aku kotor. Tapi kau tak boleh sebut satu persatu apa kotor politik aku. Pergilah. Menjijikkan kau orang suci ni. Aku ludah muka kau. Posting bukan main suci. Kau ni tasbih hitam. You think I don't know who you are? Kau ingat aku tak tahu kau siapa? Kau silap orang. Ya. MZ Aiman. Ya, dia tak serang orang. Selamat malam, Muhammad Rizwan. Ini alang legend ni. BM ni apa ni? BM ni BMW ke? Okey. Ya, Syahrul Haizat Ijad. Tak ada kuasa buat apa? Okey, Irman. Ya, betul. Hairil Azmin, you read World War II, World War I. Ya, betul. I setuju dengan you. Ya? Okey, ada apa-apa? Ada soalan? Sila bagi soalan. Saya jawab soalan you all. Saya boleh jawab. You all tanya baik-baik, saya jawab baik-baik. Siapa jawab main kasar dengan aku sekeh kau. Aku sekeh kau, aku ludah muka kau. Jangan main kasar dengan aku. Cakap elok-elok dengan aku. Okey? Ada siapa-siapa nak cakap apa lagi? Dia masuk, dia kong ajar, saya cakap lah dia ni tasbih hitam anjing mana saya cakap. Okey. Dah tak ada apa-apa yang perlu saya jawab sebab soalan pun tak ada dan saya dah jelaskan bab kenapa Hisham hilang dan khianat tu. Ya. Saya dah jelaskan, rewind balik live saya nanti boleh dengar lagi. Saya tak larat nak ulang. Jadi, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kerana mengikuti live saya dan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.